forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon daripada Datuk Kamal Amir mengulas isu kilang beras disita sorok 180 tan metrik beras putih tempatan. Saya baca detail sikit. Alostar, sebuah kilang beras di negeri ini disita selepas disyaki menyorok 180 tan metrik beras putih tempatan dalam gudang simpanan yang tidak dinyatakan dalam lesen. Timbalan Menteri Kementerian Pertanian dan Ketajiman Makanan Chong Fok Hing berkata kejayaan itu adalah hasil operasi Task Force Khas Bersepadu Operasi Beras Putih. Akhir kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Dia akan letak komen macam biasa. Balik kepada negara kita ni, saudara, nampak gayanya dari Alostar. Saya menerima laporan bahawa sebuah kilang beras telah pun disita kerana disyaki melakukan sorokan beras putih tempatan sejumlah 180 tan dalam sebuah serbuan oleh pasukan petugas khas Ops beras putih tempatan semalam. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Saudara Chan Pong Hin, katanya tindakan menyita makanan ruji negara itu dilakukan selepas kilang terbabit didapati menyorok bekalan beras dalam gudang simpanan yang tidak dinyatakan dalam lesen, saudara. Jadi katanya beras bergrade super special tempatan 5%, SST 5 atau biru beras BPT, beras putih tempatan itu ditemukan dalam kampit jambu, kampit yang besar. Jadi pihaknya mengesyaki kilang tersebut telah melakukan kesalahan menyimpan stok beras tanpa lesen. Pasukan Task Force Khas yang bertindak menyita BPT yang berada dalam gudang itu dengan hasil siasatan dianggarkan jumlahnya bernilai sekitar RM405,000. Ini di Alostar, saudara. Sitaan dilakukan bagi membolehkan siasatan lanjut dilakukan di bawah Akta Kawalan Padi dan Beras Negara 1994 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Padi dan Beras Perlesenan Kilang Padi. Itu katanya. Jadi antara agensi yang terlibat dan jabatan terbabit dalam operasi itu adalah Kawal Sedia Padi dan Beras, pihak polis, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, serta Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Makis. Menurut Pong Hin, katanya ia adalah sitaan pertama dalam tempoh Op BPT yang dilaksanakan setakat ini merangkumi pemeriksaan terhadap 8 pemborong dan 6 penghilang di Kedah, saudara. Sebab itu katanya jangan ambil kesempatan kerana ini masanya kita berganding bahu untuk menjamin kecukupan bekalan makanan yang berpatutan untuk rakyat. Jadi mengingatkan pada semua kilang-kilang, jangan menyorok. Kalau perlu dibekalkanlah. Jadi bukannya waktu untuk menekan pengguna ataupun pesawah demi untuk mengaut keuntungan. Marah betul lah Timbalan Menteri saya. Jadi katanya jika mereka dapati bersalah, pengurusan kilang boleh didenda sehingga RM25,000. RM25,000 bagi kesalahan pertama. Dan kata Ketua Pengarah Pengawalan Padi dan Beras pula melalui notis secara bertulis boleh membatalkan atau menggantung lesen perniagaan mereka. Nah, saudara, teman-teman kalau mempunyai informasi, sila hubungi macam saya katakan pihak yang sedang melakukan operasi di seluruh negara. Mudah-mudahan selesailah masalah beras yang kita alami. Ketidakcukupan makanan ini saudara mengganggu fikiran rakyat. Tapi bagaimanapun sekarang ini nampaknya saya tadi pergi ke pasar, saya pergi ke supermarket, saya melihat beras sudah pun ada. Harga juga masih lagi harga kawalan. Kalau beras putih tempatan masih lagi dipasarkan pada harga RM2.60 sekilo. Tapi kalau beras import, itu kerajaan tidak mempunyai kuasa kerana itu terpulang pada harga global, saudara. Baik, itu tentang beras. Bagaimanapun hari ini saya diberitahu bahawa pihak Polis Diraja Malaysia telah pun mengesahkan bahawa pihak mereka telah pun membuat tangkapan terhadap bekas pegawai Bank Goldman Sachs, iaitu Roger Ng Chong Hua, berhubung siasatan skandal Wam MDB. Polis kena tangkap dulu saya. Walaupun dia dah balik, lepas itu disimpan satu tempat, dan polis kemudian tangkap. Itu memang dia punya SOP polisnya. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein, tangkapan terhadapnya dibuat pada hari semalam dan siasatan dilakukan mengikut Seksyen 409 Kanun Kesiasaan serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan
dan hasil daripada aktiviti haram itu amla. Pihak polis masih lagi menjalankan siasatan bagi tujuan pemulihan aset. Pihak polis juga sedang berusaha keras untuk mendapatkan kembali aset milik 1MDB. Dan katanya pihak polis harap kerjasama yang sangat baik daripada Roger Ong, maka pihak polis akan berusaha untuk menyiasat. Roger Ong difahamkan telah pun dijatuhkan hukuman di Amerika Syarikat. Tapi ia kini dibenarkan untuk dibawa pulang ke negara kita kerana dia masih lagi dalam siasatan pihak PDRM. Demikian menurut Tan Sri Razaruddin. Dia tegasnya tumpuan PDRM adalah bagi memastikan kesemua aset kerajaan dan hak rakyat dapat diperoleh semula sama ada di luar maupun dalam negara. Kita juga katanya akan teliti segala aspek termasuk modus operandi bagaimana bond-bond ini dijual dan berapa komisen yang diterima. Ini semua perlu kita ketahui daripada Roger Ong sendiri katanya. PDRM masih lagi berusaha untuk mendapatkan harta-harta daripada 1MDB yang berjumlah 93.2 juta yang katanya ada di Singapura dan di Amerika Syarikat serta akaun-akaun pemulihan aset. Bagi mulah lanjut, Tan Sri Razaruddin menjelaskan tiada keperluan untuk memasang perenti sebab ada orang bertanya apakah akan dipasang perenti pemantauan elektrik ataupun EMD kepada Roger Ong seperti mana yang dialami sewaktu dia berada di Amerika. Jadi jelas Tan Sri Razaruddin, PDRM tidak mempunyai keperluan mendesak untuk melaksanakan perkara itu selain situasinya berbeza di Amerika Syarikat berikutan individu berkenaan telah pun dijatuhkan hukuman. Sebelum ini, saudara, media melaporkan Roger Ong dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun di New York kerana membantu menggelapkan berbilion dolar dana 1MDB. Beberapa agensi penguatkuasa Malaysia turut menunggu kepulangannya untuk melengkapkan siasatan masing-masing yang membabitkan skandal 1MDB. Dalam waktu yang sama, saudara, Polis Raja Malaysia juga masih menunggu keputusan pejabat peguam negara untuk mendakwa bekas peguam 1MDB iaitu Jasmine Loh Aiswan. Menurut Tan Sri Razaruddin lagi, siasatan terhadap Jasmine Loh sudah selesai. Dijalankan mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan kerana melakukan pecah amanah. Dia dipercayai melakukan pecah amanah, saudara. Kertas siasatan sudah diserahkan kepada pejabat peguam negara dan kita menunggu keputusan untuk tuduhan atau sepatutnya. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman sedang berusaha untuk mendapatkan kesemua aset dan harta 1MDB berjumlah 93.2 juta termasuk di Singapura. Kita tentang komen saya lah. Baguslah kita harap kerajaan mengambil tindakan serius lah mengenai isu beras ni kerana kalau kita pergi kedai-kedai ke beras tempatan susah ada. Yang ada beras super import yang berharga RM18 ke RM20 itu. So kita harap kerajaan ambil tindakan lah. Beras bukan naik harga. Cuma beras tak ada terus. So paksalah membeli beras super tempatan. Okey, tapi selamatlah harga ayam sekarang dah turun daripada RM9.40. Dah turun kepada RM7.80, RM8.20 macam tu lah. Okey, mari terus menyokong kerajaan Puan Puan dan pihak-pihak Ibrahim. Assalamualaikum.